hari dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua ahli panel. Saya Mary Vanili anak Stewart, merupakan moderator dan pengerusi untuk forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi menghadiri forum kita pada hari ini untuk membincangkan tajuk tentang media sosial. Soalan yang akan dibincangkan adalah, adakah media sosial ini merapatkan atau mencanggahkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar? Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, saya ingin para ahli panel untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan panel pertama. Saya panel pertama, nama saya Stewart anak Steven. Saya panel kedua, nama saya Rebita anak Rimim. Saya panel ketiga, nama saya Siti Rabiatul Alawiyah binti Abdul Qadir. Saya panel keempat, saya Jennifer Paulina. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli panel kerana telah memperkenalkan diri masing-masing. Sebelum kita mulakan forum kita pada hari ini, ingin saya kongsikan definisi media sosial. Media sosial ini membawa maksud pelantar ataupun medium komunikasi secara dalam talian yang menghubungkan dua atau lebih pihak yang berada dalam lokasi yang berbeza untuk saling berkomunikasi. Baiklah, kita akan memulakan sesi forum kita dengan panel pertama. Soalan yang saya ajukan adalah, pada pendapat panel pertama, adakah media sosial ini merapatkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar? Panel pertama boleh mengemukakan hujah. Terima kasih pengerusi. Pada pendapat saya, media sosial ini membantu merapatkan hubungan antara budaya di kalangan pelajar, kerana media sosial ini memudahkan pelajar untuk berkomunikasi. Media sosial ini berhubung tanpa mengira geografi. Selain itu, media sosial juga membantu pelajar berkomunikasi dengan rakan yang berlainan budaya yang berada di kawasan berbeza dengan menggunakan kaedah seperti membuat panggilan, berkongsi video ataupun gambar. Sebagai contohnya, semasa perayaan Hari Gawai, rakan yang menyambut perayaan tersebut boleh berkongsi ataupun menghantar video ataupun gambar berkaitan dengan perayaan tersebut kepada rakan yang tidak meraihkan perayaan tersebut. Hal ini membolehkan rakan yang tidak merayakan perayaan tersebut dapat memahami dan merasai suasana perayaan tersebut dan juga memahami adat istiadat perayaan tersebut. Oleh itu, perkara ini boleh membantu meningkatkan pengetahuan dan rasa hormat terhadap budaya lain. Itu saja. Terima kasih kepada panel 1 kerana telah mengemukakan hujah terhadap soalan yang telah dikemukakan. Kepada panel 2, adakah anda bersetuju dengan panel 1 ataupun anda mempunyai canggahan terhadap poin yang telah diberikan? Okey, terima kasih pengerusi. Saya sangat bersetuju dengan pendapat panel pertama kerana saya juga berpendapat bahawa media sosial boleh merapatkan hubungan budaya antara pelajar. Hal ini kerana media sosial membantu pelajar untuk mengenali budaya yang ada di antara mereka sendiri. Contohnya media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain membantu pelajar untuk mengenali budaya luar seperti cara pemakaian, makanan tradisional dan sesuatu bahasa budaya yang lain.
Dengan cara ini, hubungan pelajar dengan rakan-rakannya akan menjadi lebih erat kerana mereka saling terbuka fikir untuk mengenali dan memahami budaya yang selain daripada bangsa atau kaum mereka sendiri. Selain itu, mereka juga akan saling menghormati antara satu sama lain kerana mereka telah menerima kepelbagaian budaya yang ada di antara mereka sendiri. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada panel kedua kerana telah mengemukakan hujah yang sama untuk soalan yang sama dengan panel satu. Kita telah mendengar bahawa media sosial ini dapat merapatkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar. Tapi adakah semua panel bersetuju bahawa media sosial sememangnya merapatkan hubungan ataupun panel lain ada percanggahan untuk dikemukakan? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan panel dan sidang hadirin sekalian. Mendengar hujah yang sangat optimis daripada panel pertama dan panel kedua sebentar tadi mengenai kebaikan media sosial, ia memang kedengaran indah dan ideal. Namun, realiti yang berlaku di alam cyber seringkali berbeza sama sekali. Hari ini, saya duduk di sini untuk membawa kita melihat sisi gelap yang jarang kita bincangkan secara kritis. Pada pandangan saya, media sosial sebenarnya lebih banyak menegangkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar, bukannya merapatkan. Kita tertipu dengan ilusi kedekatan, sedangkan realitinya jurang kita semakin melebar. Faktor negatif utama yang paling ketara ialah kehilangan interaksi secara bersemuka, iaitu human touch, yang digantikan dengan prejudis digital serta kegagalan dalam memahami konteks budaya dalam komunikasi. Antara kesan mendalam yang pertama ialah krisis salah faham pragmatik. Sesuatu perkataan, selenga atau lakat daerah yang dianggap biasa, ramah atau menunjukkan dalam budaya A boleh disalah tafsir sebagai satu bentuk biadab, kasar atau provokasi oleh pelajar daripada budaya B apabila ia dibaca dalam bentuk teks yang ringkas. Di alam maya, tidak ruang untuk kita mendengar kelembutan nada atau melihat sendiri senyuman si penutur. Akibatnya, teks yang neutral ditafsirkan dengan emosi yang salah, lalu mencetuskan ketegangan antara kelompok pelajar yang berbeza latar belakang. Oleh itu, sidang hadirin sekalian, kita tidak boleh terus membutakan mata dan mendewakan media sosial sebagai alat penyatuan. Hakikatnya, media sosial telah menjadi tembok halimunan yang merobek kualiti komunikasi kita dan menjauhkan hati-hati pelajar yang berbeza latar belakang budaya. Ia merenggangkan hubungan dalam senyap. Saya serahkan semula majlis kepada pengerusi. Terima kasih kepada panel 3 kerana telah mengemukakan hujah terhadap soalan, iaitu adakah media sosial ini merenggangkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar. Adakah panel 4 bersetuju dengan panel ketiga ataupun mempunyai canggahan yang lain? Saya sangat bersetuju dengan panel ketiga. Pada pandangan saya, media sosial boleh meregangkan hubungan antara budaya pelajar jika disalahgunakan. Hal ini kerana terdapat segelintir pengguna yang tidak bertanggung jawab memuat naik kandungan yang menghina budaya, agama atau kaum tertentu. Tindakan seperti ini boleh menimbulkan salah faham dan pergaduhan antara pelajar. Sebagai contoh, kadangkala terdapat komen berbau perkauman atau gurauan yang menyentuh sensitiviti budaya orang lain, walaupun dianggap sekadar hiburan. Perkara tersebut boleh menyebabkan seseorang terasa hati dan hubungan persahabatan menjadi legam. Tambahan pula, penyebaran berita palsu di media sosial juga boleh memburukkan keadaan dan mencetuskan konflik antara kaum.
Selain itu, media sosial juga menyebabkan ramai pelajar kurang berinteraksi secara bersemuka. Mereka lebih banyak meluangkan masa dengan telefon bimbit berbanding bergaul dengan rakan-rakan di sekolah atau universiti. Akibatnya, hubungan sosial menjadi semakin lemah dan pelajar kurang memahami budaya orang lain secara mendalam. Mereka mungkin hanya mengenali budaya melalui skrin telepon, tetapi tidak benar-benar berinteraksi dalam kehidupan sebenar. Oleh itu, media sosial bukan sahaja boleh merapatkan hubungan, malah boleh menjadi punca perpecahan jika tidak digunakan dengan bijak. Terima kasih kepada semua panel-panel kerana telah mengungkapkan pendapat terhadap soalan yang telah dikemukakan. Jadi, saya ingin menanyakan satu lagi soalan, iaitu apakah aplikasi media sosial yang sering digunakan dalam kehidupan seharian? Pihak panel pertama boleh menjawab dahulu. Okey, pada pendapat saya, aplikasi yang sering saya lakukan untuk berinteraksi dengan rakan dan dengan keluarga saya adalah aplikasi WhatsApp, kerana aplikasi ini mudah untuk digunakan dan boleh diakses di mana-mana sahaja. Selain itu, aplikasi ini juga mudah digunakan oleh warga emas kerana tidak terlalu rumit untuk digunakan. Terima kasih kepada panel 1. Panel 2, apakah aplikasi yang sering Anda gunakan untuk kehidupan seharian? Terus buat sebab dia juga kan? Ikut kamu. Oke. Terima kasih pengurusi. Saya juga berpendapat yang sama bahwa saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berinteraksi dengan kenalan saya atau ahli keluarga saya sendiri. Hal ini kerana saya sudah terbiasa menggunakan aplikasi WhatsApp ini sejak dulu lagi, dan keluarga saya atau kenalan saya juga menggunakan aplikasi yang sama juga. Itu saja daripada saya. Bagi panel 3, apakah aplikasi yang sering Anda gunakan? Memandangkan panel pertama dan panel kedua yang menggunakan WhatsApp untuk menghubungi ahli keluarga masing-masing dan juga kenalan, saya juga ada menggunakan aplikasi lain, yaitu aplikasi TikTok, kerana platform aplikasi TikTok ini mempunyai multimodal yang menggabungkan audio dan visual yang membolehkan antara rakan ini saling kongsi video yang menurut mereka menarik. Itu saja daripada saya. Bagi panel 4, apakah aplikasi yang sering Anda gunakan? Sekali lagi, saya bersetuju dengan panel ketiga. Saya juga sering menggunakan aplikasi TikTok. Saya menggunakan aplikasi TikTok untuk pusat pembelian. Karena sebelum ini saya menggunakan aplikasi Shopee untuk membuat pembelian secara online, tetapi saya rasa lebih selamat untuk saya menggunakan aplikasi TikTok. Sekian. Saya bersetuju dengan kesemua panel. Bagi pendapat saya secara pribadi, saya akan menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, manakala TikTok adalah aplikasi untuk saya meluangkan masa lapang, di mana saya akan menonton video-video dan gambar-gambar yang dikongsikan oleh rakan-rakan ataupun yang telah di-mod naik. Sekian saja daripada pembentangan hujahan dan forum kita pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat berikan untuk forum pada kali ini adalah media sosial mempunyai kebaikan dan keburukannya masing-masing. Dalam erti kata lain, media sosial ini dapat merapatkan dan merenggangkan hubungan antara budaya dalam kalangan pelajar. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak dan rahmah, kita perlulah bijak semasa menggunakan media sosial, sama ada dalam memuat naik gambar ataupun video, dan berkongsi maklumat dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan orang-orang di sekeliling. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak panel dan para penonton kerana sudi menghadiri dan meluangkan masa untuk mendengar forum kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.